Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat? Ya, selalu ada dua, ada satu je ni. Tak guna dah. Baik tuan-tuan, kita berhenti di mana tuan-tuan? Ya, baik, kita tengok terus kitab kita ke surat 60, alamat yang ke-45. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang, alamat yang ke-45, daripadanya taat laki-laki akan isterinya. Makna dia suami ni taat isteri dia pada perkara-perkara yang bercanggah dengan agama, gitu. Kalau perkara yang tak bercanggah dengan agama, tak apa. Biasalah tuan-tuan, Quran kata wa'ashiruhun bil ma'ruf. Kita kena bergaul, berinteraksi dengan isteri dengan cara yang baik. Maknanya dia, kita tak boleh lah tiap-tiap tahun balik rumah mak pak kita, rumah mak pak dia langsung tak balik. Kurang sesuai lah. Adik-beradik kita semua pergi ziarah adik-beradik dia, jangan pergi. Tu kurang, tak kena lah tuan-tuan. Memanglah isteri mesti taat pada suami, keputusan di tangan suami. Tapi suami dia kena apa? Bertimbang rasa lah, gitulah. Quran kata wa'ashiruhun bil ma'ruf. Hatta kita dalam apa? Undang-undang Malaysia ni pun, polis ke siapa-siapa ke, dia ada budi bicara, betul tak? Kalau polis tahan orang tak ada lesen, road tax tak ada, tapi tengok bini dia nak beranak, takkan polis kata tunggu juga. Mestilah ada budi bicara, betul tak kan? Oh, dia nak beranak, betul tak kan? Takkan nak biar. Baik, jadi mesti ada budi bicara lah. Kita tahu cerita di sebalik dia. Saya dulu naik motor, road tax mati nak dekat setahun dah tuan-tuan. Balik kuliah selalu perhidup, tak kena tahan pun dengan polis dengan JPJ. Jadi saya pun tangguh. Bila tangguh terlupa tuan-tuan, betul tak? Kita bila tangguh terlupa nak dekat setahun. Bila teringat dia, bila kena tahan. Saya balik pada Kemunting, lama dah. Saya ingat ni 2014 ke 2013, 8 tahun 9 tahun lepas lah. Belum saya mengajak Sungai Duri lagi. Jadi saya balik pada Kemunting tu, corner dekat simpang nak masuk tol tu kan. Saya daripada Kemunting, corner tu mana nak perasan JPJ punya ramai tuan-tuan. Saya duk fikir dalam hati, masa tu baru saya teringat, Allah, road tax dah dekat setahun. Balik jalan kaki lah malam ni, road tax motor naik atas lori lah kot, road tax nak mati setahun lah. Dengan JPJ pula tu tuan-tuan, kita tahu JPJ ramai pula ni. Jadi saya fikir macam mana lah ni. Tak apalah. Jadi tuan-tuan, bila saya memang kena tahan, motor semua dia tahan. Ramai tuan-tuan, mereka buat spot check besar-besaran kot. Jadi saya pun kena tahan. Dia tengok lesen, tak apa, lepas. Lepas tu dia nak tengok road tax. Tengok road tax, saya kata habis jalan kaki dah malam ni. Daripada Tok Kemunting sampai Masjid Tinggi. Tapi dia tengok road tax, dia terkejut tuan-tuan. Terkejut lah, nak dekat setahun dah road tax. Memang nak dekat setahun lagi, saya ingat sebulan 2 kot, nak setahun dah. Tapi mungkin dia tengok kot kita ni pakai kain plekat balik masjid. Betul tak tuan-tuan? Ni mungkin rumah dekat-dekat ni kot, balik masjid. Jadi dia kata, saya nak awak perhidupkan lah esok, kata. Selamat saya tuan-tuan. Maksud dia, memang begitu undang-undang ni. Adalah budi bicara, betul tak?
Baik. Jadi tuan-tuan, sama juga suami isteri dia mesti ada budi bicara lah. Wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Mestilah kita bergaul dengan isteri dengan pergaulan yang baik. Nah, yang ada masa kita ambil pandangan isteri, ada masa. Tak ada masalah. Ada masa memang kita tak boleh ambil pandangan isteri. Memang kita dengar mengarut. Betul tak kan? Kadang-kadang kita dengar mengarut, tuan-tuan, kita rasa. Ada masa kita ambil, ada masa yang kita rasa mengarut, kita tak perlu ambil. Sebab cara orang perempuan fikir lain, cara orang lelaki fikir lain. Ada isu memang pandangan perempuan itu bernas. Tapi ada isu pandangan perempuan itu agak kurang bernas lah. Terutama adalah isu-isu yang besar. Tapi kalau isu-isu yang remeh-remeh ni, sebenarnya orang perempuan dia cakap. Contohnya tuan-tuan nak buat kenduri, orang perempuan dia pandai tuan-tuan. Banyak mana sudu, nak bubuh mana makanan, kita bagi jadi ada makanan betul tak? Ada makanan orang makan cukup Orang perempuan dia boleh agak nanti tetamu nak duduk sini, hak remeh-remeh tu. Banyak mana cawan kena ada, dia pandai tuan-tuan. Baru ni kawan saya umur 50 lebih, tak kahwin lagi. Orang suruh kahwin, tak kahwin-kahwin tuan-tuan. Dia buat kenduri jamuan raya rumah dia. Jadi orang dah pesan dah, tempah makanan kena banyak. Ramai-ramai ni. Dia kata, saya tempah memang banyak dah pun. Orang pi tuan-tuan punya banyak, tak dapat makanan. Makanan tak ada tuan-tuan, dengan ada perkakas tak ada. Itulah bila dia bagi jadi ada ya, betul tak kan? Tapi dia tak pandai nak benda remeh-remeh, dia tak pandai nak urus. Itu kena ada orang perempuan lah. Orang perempuan dia pandai benda-benda yang remeh-remeh ni, dia pro lah. Baik, tapi kalau benda yang besar-besar tuan-tuan, macam tuan-tuan nak buat rumah kan, tuan-tuan nak buat design ke, tuan-tuan nak buat apa, bahan-bahan binaan ke, mungkin tuan-tuan lebih pandai strategik tempat, betul tak? Tapi untuk dekorasi rumah ni orang perempuan pandai lah. Memang saya baru ni, saya memang tengah buat rumah, dia anak bungsu. Kalau tang design ni, kalau bagi kat bini saya tak tahu jadi kapal terbang kot. Dia punya idea tu saya fikir mengarut sangat kot. Tapi kalau bab dekorasi ni pandailah, betul nak susun ke apa. Jadi saya pun fikir lah, kalau nak buat rumah lepas ni bab design, tuan-tuan jangan bincang lah kot. Susah tuan-tuan. Saat dia lagu ni, saat dia lagu tu, saat dia ni dia tak kena mengarut tuan-tuan. Saya dia fikir silap saya lah. Patut saya jangan bincang ni, saya bincang kontraktor ya, betul tak kan? Pandailah kita susun. Nanti apa nak susun barang ke nak kemas ke, bagi kat dia lah, itu kemahiran dia lah. Hak besar ni biasanya laki lah. Otak laki fikir benda-benda yang besar. Sebabnya tuan-tuan, Nabi Ibrahim AS, ketika mana Nabi Ibrahim berkahwin dengan Sarah, kita tahu Sarah, Siti Sarah, dia tidak ada anak, tidak. Jadi bila tak ada anak, lama kahwin, kemudian Sarah dihadiahkan oleh Firaun. Bukan Firaun zaman Nabi Musa tu tuan-tuan, Firaun zaman Nabi Ibrahim. Firaun ni merujuk kepada jawatan yang tertinggi tamadun Mesir purba. Dia bukan nama orang macam kita di Malaysia lah, kita Perdana Menteri, Sultan. Di Mesir purba tu tuan-tuan, dia panggil jawatan tertinggi adalah Firaun. Yang jahat sangat tu, yang terkenal dalam Quran itu adalah Ramses II. Itu yang jahat sangat-sangat. Dan dialah Firaun yang antara yang paling terkenal. Sebab tu Firaun tu merujuk pada dia, sebab memang dia paling terkenal. Memang pada zaman Ramses II tu, tamadun Mesir purba ni boleh dikatakan zaman yang paling hebat dan cemerlang, dan dia belagak, dia jahat lah. Jadi kita sebut Firaun ni bukan Firaun zaman Nabi Musa tu. Ni zaman beratus tahun sebelum Nabi Musa AS dah ada Firaun lain lah. Tu nama jawatan lah. Macam kita Sultan, mana Perdana Menteri. Kita tak guna di Malaysia Firaun. Yang kita sebut tuan-tuan, Firaun pun nama tuan-tuan. Itu dalam cerita Piramli. Sultan Firaun, mana Firaun pakai sultan, tidak. Sebab sultan dengan Firaun itu adalah jawatan yang sama. Nah, sultan lah jawatan yang tertinggi di Malaysia. Ada pun Firaun jawatan yang tertinggi di tamadun Mesir purba. Dan Firaun ada yang beriman, ada. Tuan-tuan boleh baca, ada Firaun yang beriman, yang pernah diduduk, dia tengok langit di bumi, kemudian, ya Allah, Kaulah pencipta langit dan bumi, ampunilah dosa aku. Dan Allah ampunkan dosa dia. Dia di antara Firaun yang beriman. Boleh lah. Jadi tapi sekarang ni Firaun ni dah jadi satu konotasi yang tak baik lah. Maksudnya bila kita sebut Firaun ni tak elok, betul tak? Pasal terkenalnya Firaun yang lawan Nabi Musa AS. Jadi kita tak guna lagi Firaun pada nama orang, betul tak? Tak guna dah. Jadi Firaun zaman Nabi Ibrahim ni, waktu Nabi Ibrahim kahwin dengan Sarah, lama kahwin, berpuluh tahun tak ada anak. Bila Nabi Ibrahim sampai di Mesir itu, Firaun zaman Nabi Ibrahim ni Firaun kaki perempuan. Jenis kaki perempuan.
Gila seks lah tuan-tuan. Pasal apa jadi lagu tu? Sebab manusia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan memang cukup hebat. Manusia ni dia boleh jadi apa dengan pilihan dia. Betul tak? Sebab tu ada orang ada orang yang bukan Islam tapi dia jadi Tok Sami. Kalau dari segi peribadi tu hebatlah tuan-tuan. Tok Sami mana boleh ada kad kredit, mana boleh ada kereta, mana boleh ada rumah. Tok Sami makan apa? Tok Sami pukul 4 pagi bangun dah tuan-tuan. Baca dia komentari orang buat. Dan Tok Sami tak boleh kahwin. Tok Sami makan apa? Makan apa yang orang bagi. Dia pun 4 pagi bangun dah bertafakur tuan-tuan. Dia pun makan apa? Makan pagi tuan-tuan, pernah pergi di Tibet ke, di Thailand ke, perasan 8 pagi dia akan keluar bawa kan. Itulah orang bagi makan. Itulah makanan yang dia pun bedak-bedakkan sama dia pun. Tok Sami ni hidup zuhud kalah kita tuan-tuan. Zuhud-zuhudnya. Pasal apa dia boleh, nampak tak? Dia boleh jadi macam tu. Tuan-tuan tengok ada orang putih yang sanggup panjat gunung Everest, mati di gunung Everest banyak. Betul tak? Semangat panjat gunung Everest. Josh Mallory, Erwin, banyak ada 300 mayat atas tu. Banyaknya bukan orang Islam tuan-tuan. Kita nak panjat gunung Bukit Limau tuan-tuan. Bukit Limau tak larat lah tuan-tuan. Depa gunung Everest tu. Memang orang yang paling banyak orang yang mati atas tu bukan jalan-jalan, semua pakar-pakar naik gunung punya, tapi nak buat macam mana mati? Sanggup mati. Ada orang putih yang suka menyelam, ada. Betul tak? Menyelam dalam laut. Mati pun banyak. Ada orang putih yang suka masuk dalam gua-gua yang sempit-sempit, dia minat dia. Ada orang putih yang suka terbang pakai sayap tu kan. Manusia ni dia boleh channelkan diri dia ke tempat mana dia suka. Betul tak? Dengan pilihan dan akal yang Allah berikan. Siapa yang mata dia banyak tengok benda baik, fikir benda baik, maka dia akan jadi orang baik. Siapa yang mata dan jiwa je fikir benda yang kotor, dia akan jadi kotor. Begitu lah tuan-tuan. Kenapa Firaun zaman Nabi Ibrahim ni kuat seks? Sebab dia memang macam itulah, dia fikir seks dia. Bila Nabi Ibrahim masuk Mesir, Sarah ni cantik orang dia. Firaun ni yang gila seks ni, dia letak tentera dia di keliling kota Mesir. Kalau ada perempuan cantik, bagi tahu dia. Tak kira bini orang ke bukan bini orang, asalkan perempuan cantik. Jadi Sarah ni masuk dengan Nabi Ibrahim, dia pun nampak Sarah ni memang cantik lah, si Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim dihadapkan pada Firaun. Maka Firaun tu tanya, siapa dia perempuan dah? Nabi Ibrahim tahu dah, kalau kata bini aku, dia akan bunuh. Betul tak? Dia akan bunuh suami. Maka Nabi Ibrahim kata, saudaraku. Bukan menipu tuan-tuan. Nabi ni tak menipu. Maksud dia saudaraku se-Islam, saudaraku seiman. Boleh lah. Kita saudara seiman. Ingat isteri kita pun saudara seiman. Nah, jadi saudaraku seiman. Kemudian tak apalah, dia lepas Nabi Ibrahim Kemudian dia panggil Sarah pula. Tanya Sarah, suruh Sarah jawab benda yang sama. Kata juga saudara seiman lah, saudara lah dia sebut. Tapi dalam hati kita saudara seiman. Maka Firaun itu terus dia nak terekam Sarah. Lawa tuan-tuan. Jadi Firaun gila seks lah tuan-tuan. Dia nak pergi terekam Sarah. Tangan dia jadi keras macam kayu. Maka dia merayu pada Sarah, tolonglah doa, tolonglah bagi hilang. Sarah pun doa, elok balik tangan dia. Dah elok nak terekam lagi tuan-tuan. Memang teruk sungguhlah Firaun ni tuan-tuan. Tak boleh buat bincang lah. Nak terekam lagi tuan-tuan. Keras lagi kali kedua. Keras jadi kayu. Tak boleh nak terekam. Ini karamah lah ataupun karamah bagi Sarah. Keras lagi. Maka Firaun ni pun merayu-rayu lah, minta kat Sarah, tolonglah doa bagi elok balik. Aku minta maaf, aku tak buat dah. Duk merayu-rayu, Sarah pun berdoa pada Allah, tangan dia elok balik. Dah elok balik nak terekam lagi. Sungguh tuan-tuan. Ini yang kita panggil, itulah bila otak duk fikir benda yang seks, hati pun fikir seks. Yang itulah yang jadi. Betul tak tuan-tuan? Cubalah mata ni tengok Quran, jiwa ni fikir tentang akhirat, dia tak jadi lagu tu. Ya tuan-tuan. Mata ni cukup bahaya tuan-tuan. Mata dan fikiran kita. Fikir benda yang elok, tafakur pada langit dan bumi, Quran, kita jadi elok. Mata tengok benda yang elok, betul tak? Ni Firaun teruk duk tengok bini orang, tengok dada orang, jadi lagu tu. Sebab tu mata ni kena jaga. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak jaga mata, maka jiwa kita juga akan rosak. Hebat tak hebat mata ni tuan-tuan, bawa bini tuan-tuan cuba try. Tiap-tiap hari tuan-tuan pergi kedai mai. Tiap-tiap hari bawa bini tuan-tuan pergi, tengok jangan beli, tengok Sat lagi dia trade in yang ada kat dia tu. Tak jaya try. Tuan-tuan pun sama, dah ada handset elok, saja kata tangan pergi buka Shopee, tengok handset lain.
saya pergi beli lain. Betul tak tuan-tuan? Ada je alasan kita. Mungkin yang ni okey sikit lah apa, padahal sama ya. Mata tuan-tuan, mata dan fikiran kita. Jadi tuan-tuan, bila kali ketiga doa elok, dia nak terekam lagi sekali. Memang tak boleh buat bincang tuan-tuan. Nak terekam keras lagi sekali. Maka kali yang terakhir ni dia betul-betul insaf lah. Dan dia lepas tu Sarah doa pada dia, elok balik dia, dan dia minta maaf, dan dia serahkan anak dia. Anak pada Firaun ni, dia ada anak nama Hajar. Anak Firaun ni nama dia Hajar. Dia serahkan pada Sarah untuk menjadi pembantu kepada Sarah, pembantu dalam hidup Sarah lah, tolong-tolong. Tapi bila Sarah dapat Hajar ni, maka Sarah berikan kepada Nabi Ibrahim AS sebagai isteri nombor 2 lah. Bukan senang tuan-tuan nak cari orang perempuan lagu tu tuan-tuan. Tidak? Ada ke orang perempuan lagu tu tuan-tuan? Abang kalau berkenal dengan janda belakang rumah tu bang, abang bagi tahulah, saya boleh tolong pergi Pinang. Hoi, kalau ada macam tu ke tuan-tuan, saya ingat payahlah tuan-tuan, ada tuan-tuan. Tidak tuan-tuan, payahlah. Benda kalau bini tuan-tuan ustazah lagi susah. saya tahu. Itulah tuan-tuan. Kalau bukan ustazah ni mungkin boleh lagi kot. Kalau hak ustazah, bukan ustazah ni tak setuju poligami, cemburulah tuan-tuan. Betul tak? Mana ada orang tak cemburu? Orang cemburu. Betul tak? Lumrah lah. Maksud dia sayang kat tuan-tuan, tu yang dia cemburu. Isteri Nabi pun cemburu. Betul tak tuan-tuan? Isteri Nabi ada 2 tim. Satu tim Aisyah, satu lagi tim Ummu Salamah. 2 kubu. Cemburu tuan-tuan. Tak apa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dia bagi pada Nabi Ibrahim AS, dan daripada Hajar itulah dapat Ismail. Betul tak? Nabi Ibrahim dan Hajar dapat Ismail, dan daripada Nabi Ismail inilah jadi bangsa Arab yang kebanyakannya ada sekarang. Kebanyakan bangsa Arab yang ada sekarang adalah daripada keturunan Nabi Allah Ismail, iaitu hasil daripada Nabi Ibrahim dengan Hajar. Bila dapat je Hajar, Sarah terus cemburu. Maka Sarah pun kata kat Nabi Ibrahim alaihi salam, dia tak mau tengok Hajar. Bukan dia tak suka, lumrah lah dia tak ada anak. Betul tak? Dia tak ada anak. Kawan ni kahwin dapat anak, cemburu dalam hati dia bila tengok. Lumrah lah tuan-tuan, bila isteri ada anak, mestilah kita sayang. Betul tak? Ada anak, kita bagi perhatian. Sebagai seorang perempuan yang normal, cemburu lah. Maka Sarah pun kata, bang tak mau tengok lah. Tak mau tengok lah Hajar ni. Dia tak mau tengok lah depan mata dia. Tak ada lah Nabi Ibrahim kata hang tak mau tengok. Oh, penampak lagi. Bukan macam tu tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tak boleh nak, orang panggil apa, berhadapan dengan benda-benda macam ni tuan-tuan, tak payahlah tuan-tuan kahwin lebih. Bila Nabi Ibrahim dengar aja Sarah tak mau tengok Hajar, Nabi Ibrahim tahu ni lumrah orang perempuan, cemburu. Biasa. Tak perlu kita marah pun. Maka Nabi Ibrahim bawa jauh Hajar sampai ke Mekah kan. Bawa 1,500 km tuan-tuan. Punya jauh. 1,500 km. Lah ni kalau nak pergi Johor pun tak sampai 1,000 km pun tuan-tuan. Ada highway, ada RNR, boleh berhenti dekat Pak Tam lagi tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Kalau sedap bagi tahu kawan, tak sedap bagi tahu Pak Tam. Macam nak? Saya ingat trademark tu. Dekat mana? Tapah. Tapah. Pernah berhenti kot tu. Pernah tu. Tak pernah pergi. Oh ya. Jadi tuan-tuan, boleh berhenti lagi makan. Itu pun kita rasa jauh. Betul tak? Ini 1,500 tuan-tuan. Padang Pasiang. Kat Padang Pasiang tu dengan penuh dengan apa? Perompaknya, penuh dengan apa? Tak ada orang panggil apa? Tak ada RNR pun tak ada tuan-tuan. Apa pun tak ada. Bayangkan 1,500. Tak apalah tuan-tuan. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, Nabi Ibrahim AS, dia ikut kehendak isteri dia. Betul tak kan? Adakah Nabi Ibrahim taat apa dia? Ni taat pada isteri? Bukan. Ni taat pada perkara yang haram. Nah, perkara yang haram. Contoh, isteri tak pakai tudung, tak berani nak tengok. Betul tak? Tak apalah. Isteri malam-malam kita tengok naik kereta dengan orang lain, lelaki lain, tak apalah, dia kerja. Mana boleh? Betul tak? Taat, tak apalah, biar-biarlah kat dia. Baik. Ataupun isteri berdoaan dengan lelaki lain dengan alasan kerja ke apa, dia taat juga, tak boleh buat apa. Ini taat pada perkara-perkara yang haram. Nah, ataupun isteri dia apa, suruh dia buat maksiat ke, tinggal sembahyang ke, dia ikut tuan-tuan semua. Ini yang kita sebut suami taat pada isteri pada perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian
Seterusnya, daripadanya derhaka oleh anak akan ibunya. Ini biasalah kita tahu, anak derhaka kepada mak. Jangan kata derhaka, bunuh lagi tuan-tuan sekarang ni. Betul tak? Tetaknya potong kepala, bubuh dalam kotak lagi tuan-tuan. Tahun lepas ke kawai tahun ni? Jadi tuan-tuan, anak derhaka ni biasa dah, kita dah sebut pada tuan-tuan sebelum ni dah. Antara tanda kiamat, antalidal amatu rabbataha, apabila orang perempuan melahirkan tuannya. Bukan melahirkan anak dia, melahirkan tuannya. Anak menjadi tuan. Kemudian seterusnya yang ke-47. Sebab ini kita hurai dah tuan-tuan, berkenaan dengan birrul walidain, taat pada ibu bapa. Dan saya sebut kat tuan-tuan sebelum dah, itulah jalan yang terbaik untuk nak jadi wali. Siapa nak jadi wali Allah, cara yang terbaik adalah berbakti pada ibu bapa kalau masih ada. Itulah jalan yang paling cepat, lebih cepat daripada tahajud, cepat daripada tuan-tuan berselawat, lebih cepat daripada tuan-tuan rajin baca Quran, berbakti pada ibu bapa. Saya pernah jumpa orang, dia masuk tarekat. Tarekat ni ada yang betul dan banyak juga yang bercanggah. Sebab tu tadi khutbah di Perak berkenaan dengan ajaran sesat. Dan menurut kajian yang dibuat di Perak kot, tahun 1990, kebanyakan ajaran sesat adalah daripada 24 kot, 17 dia daripada aliran tarekat yang kononnya tarekat Sufi, yang akhirnya tersesat lah. Dan di Penang ada satu ajaran sesat yang paling lama di Penang lah, ada satu di Kampung Seronok. Ajaran apa tu? Ajaran Ahmad Matahari. Lama dah, pada tahun 1870. Lama tuan-tuan. Itulah ajaran sesat yang pertama dikesan di tanah Melayu, agama Matahari. Yang mana mereka tak semayang lah, semayang tak wajib. Hatta abang saya juga, abang sulung, mengajak di itulah balik pulau. Jadi ada orang Matahari tu ramai juga. Jadi dia bagi warning kat abang saya, jangan ajak anak saya semayang. Warning tu, jangan ajak semayang, dia tak bagi. Jadi mereka ni, ya gitulah tuan-tuan lah. Ya gitulah ajaran dia, banyaknya gitulah. Tapi bab tuan-tuan, ada seorang cikgu di sekolah saya lah, dia ada juga adik-beradik dia yang duduk di Kampung Seronok tu lah. Memang mereka geng-geng Matahari ni, Kampung Seronok, daripada buat perniagaan lah, bela ikan lah apa, mereka agak kukuh lah ekonomi dia tu. Malah dia juga sebut ada sebahagian ahli politik yang sama dengan mereka, agak kuat lah backup tu. Tak apalah tuan, tapi dia cerita kat saya, dia kata mereka ni memanglah tak semayang. Mereka memang tak semayang, tak wajib semayang. Tapi mereka ni kalau mereka berzikir la ilaha illallah tu, kadang sampai ke pagi tuan-tuan. La ilaha illallah tu mereka ratib sampai ke pagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang hebat lah tuan-tuan. Hebat, betul tak kan? Saya boleh puji lah, hebat lah sudut tu. Kita nak ratib la ilaha illallah tuan-tuan, Allah, betul tak kan? Kalau makanan dah ada depan kita kan, kena pula imam pi ratib lah 100 kali pula kan. Imam ni lah betul tak kan? Pendek lah sikit, betul tak kan? Imam bagi 100. Pernah satu tempat saya tu, imam tu, ustaz tu yang dia bawa tahlil tu, dia pergi tahlil itu 1000 kali. Ya, 1000 kali. Saya memang orang tak expect lah tuan-tuan, orang main nak makan. Tengok kan, pergi 1000 kali, budak tidur habis. Sian tuan-tuan. Nasib baik saya tak ada malam tu. Kalau saya ada, start motor balik tak larat lah tuan-tuan, esok sekolah. 1000 kali tuan-tuan khatib. 1000 kali boleh consider lagi. Ni sampai ke pagi. Sudut tu bagus lah. Sudut tu lah bagus lah. Tapi yang kata sembahyang tak wajib tu dah bercanggah. Boleh lah. Baik. Jadi saya pernah jumpa orang yang ikut tarekat. Tarekat ni, tarekat yang diikut tu betul. Tarekat yang diikut tu betul. Memang antara tarekat yang ada di Al-Azhar, dan memang dia ikut dia pun okey. Semua okey, tak ada masalah apa. Tapi bila dia masuk tarekat tu, memang dia banyak baca. Memang zikir ni puluh-puluh ribu tuan-tuan. Bukan main kita 100 kali tak. Zikir dia pun ni 70 ribu, 80 ribu. Hebat-hebat zikir dia pun ni. Bila masuk Quran mesti khatam. Bulan Ramadan mesti khatam Quran. Hebat tak?
Hebat. Yang ni 70,000, memang puluh-puluh ribu zikir dia. Saya pun kagum tuan-tuan. Tapi malangnya bila dia masuk tarekat, dia bergaduh dengan ayah dia. Pasal apa? Ayah dia tarekat lain. Dia tarekat lain. Sebahagian orang yang jahil tuan-tuan, dia masuk tarekat, memang dia bergaduh pasal dia masuk nak bersaing. Tarekat kau lagi bagus pada tarekat hang. Tarekat bukan ajak lagu tu. Tarekat ni jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Betul tak? Bukan suruh bergaduh, bukan suruh bersaing. Macam beragama lah, kita ada macam mazhab, bukan nak suruh bergaduh. Kondem mazhab Hanafi, kondem mazhab Syafi'i macam orang muda kan, yang baru kenal Salafi ke Wahabi ke. Betul tak tuan-tuan? Kadang-kadang adab tu kurang tuan-tuan. Adab tu kurang. Mazhab ni ada 4 mazhab ni tuan-tuan untuk kita amalkan. Betul tak tuan? Untuk kita amalkan, dekatkan diri pada Allah. Kalau hang nak cerita dalil ni lemah, dalil ni kuat tuan-tuan, Allahu Akbar tuan-tuan. Kenapa ulama berkhilaf? Cuba fikir. Tak selesai pun. Buatlah satu buku okey ni, menghimpunkan dalil-dalil yang kuat. Cuba try. Banyak orang try dah tuan-tuan, tak jadi pun. Fiqh sunnah lah tuan-tuan, tak jadi pun. Pasal bila kita buat satu buku, kita himpunkan dalil-dalil yang kuat. Itu dalil yang kuat dalam pandangan hang. Begitu. Boleh lah. Dia takkan jadi. Pasal memang sikap sebahagian dalil itu memang dia menerima khilaf. Kita kena terima. Bila ada mazhab belajar untuk beribadah, dekatkan diri pada Allah, bukan duk berbahas, berbalah tuan-tuan. Kalau masuk you nak tahu dalil, silalah, tak ada masalah. Tapi nak berbahas dalam masyarakat satu benda yang kurang bijak tuan-tuan. Yang kurang bijak. Kalau nak pilih jalan tu, duduk dia diam sudah. Betul tak? Gitu tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, dia bergaduh dengan bapak dia memang teruk. Bukan sikit, bergaduh memang teruk, seteruk-teruknya. Mudah aja isunya. Isunya tentang zikir tarekat tu. Tarekat dia masuk, zikir dia Ya Daim. Berapa ribu kali tahu baca? Ya Daim, Ya Daim, Ya Daim. Tarekat ayah dia Ya Daim. Hamzah. Ya Daim. Daim ni maksud dia Tuhan yang kekal selama-lamanya. Baguslah zikir tu. Ya Daim, Ya Daim. Wahai Tuhan yang kekal selama-lamanya. Jadi bapak dia kata bukan Ya Daim, sesat ni Ya Daim ni. Ya Daim. Dama yadumu daim. Wahai Tuhan yang kekal selama-lamanya, daim. Dia kata tak, daim. Bergaduh perang dunia tuan-tuan. Dengan ayah dia, bermusuh dengan ayah dia lama. Saya ingat saya hampir waktu sampai ayah dia meninggal pun tuan-tuan, dia pun tak baik. Malanglah tuan-tuan. Sejak bila tarekat ni suruh orang berperang dengan orang, bergaduh, bersaing? Tarekat bukan suruh lagu tu. Sama mazhab, bab-bab khilaf ulama ni tuan-tuan, bukan isu untuk bergaduh. Adanya fiqh, tak kira fiqh ala mana-mana mazhab pun tuan-tuan, untuk kita dekatkan diri. Yang penting 4 tu lah tuan-tuan. 4 ni diiktiraf oleh seluruh dunia. Dekatkan diri pada Allah. Kalau hang nak beritahu masyarakat kunut ni bid'ah, sesat, hang buat bergaduh ya. Betul tuan-tuan? Tak jangan pergi negara yang kunut, pergi masjid, tuan-tuan jangan kunut, ini semua bid'ah, pergi masjid beritahu. Jadi perang ya. Betul tak? Tak ada apa pun, jadi perang ya. Itu je nak beritahu. Tak bijak tuan-tuan. Takkan berjaya pun dakwah lagu tu. Baik. Jadi tuan-tuan, apa dia, bila yang sebenarnya mana satu yang betul? Saya ni mengaji bahasa Arab sampai ke universiti, tahulah sikit-sikit bahasa Arab. Yang sebenarnya dua-dua betul. Daim boleh, daim boleh, daim pun boleh. Boleh dua-dua tuan-tuan, makna dia. Memang kadang-kadang bahasa Arab hamzah tu tukar pada ya, sebutan dia. Kadang dia ada hazaf ni, hazaf tu, ringan di lidah ni, memang ada sebutan lagu tu. Kita pun baca Quran 7 kiraat lain-lain tuan-tuan. Ihdinas siratal ladzi, ada kiraat sin. Ihdinas sira, sampai dalam mazhab Syafi'i, siapa baca Fatihah sad ganti dengan sin, tak batal sembahyang dia. Ada sebut. Siapa sebut ihdinas sira, tuan-tuan janganlah baca. Dia tak, kita baca sad lah. Tapi nak cerita Ibnu Hajar Al-Haythami sebut tak batal pasal ada tarekat. Tarekat pula ada kiraat. Ada setengah ihdinas zira, zai terus. Tapi jangan pula kita buat, boleh try kot. Jangan tuan-tuan, ni kalau orang jahil tak reti. Kita bagi kelonggaran kerana kejahilan dia. Baik, tak apa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itulah sayanglah saya tengok dia bergaduh dengan ayah dia. Saya pun tengok kalau dia tak masuk tarekat lebih baik. Hang istighfar 70,000 saya tahu. Dia istighfar 70,000.
nak dapat naik makam tu. Dia ada panggil marhalah, ada panggil makam, ikut tarekat lah. 70,000 baca Quran khatam. Perang ayah apa makna? Tarekat jalan paling dekat diri pada Allah ni tuan-tuan. Zikir sejuta kali, berjuta-juta kali pun tuan-tuan, tak boleh lawan dengan berbakti pada ibu bapa. Sebab tu saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu kan, bila apa, seorang lelaki masuk dalam majlis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kan. Ibnu Abbas tengah mengajak lagu ni, seorang lelaki tu bangun. Dia kata, wahai sepupu Rasulullah SAW. Rasulullah tak ada dah, meninggal dah. Dia kata, aku ni apa, minat dengan seorang perempuan. Inni uhibbu mar'atan, aku suka dengan seorang perempuan. Fa khatabtuha, aku pun masuk minang lah, aku berkenan, lawa kan, mata dia tengok, dia pun minang. Tapi dia tak mau. Fa rafadatni, dia tolak pinangan aku. Tolak pinangan. Dia dah berkenan, dia pergi pinang, perempuan dia tolak pinangan dia, tak apa. Wa khatabaha ghairi, tiba-tiba ada orang lain pinang. Faqabilat, diterima pinangan orang lain. Fa adrakani hanaqun 'alaiha, maka aku jadi denda, aku jadi apa, cemburu dengan dia, sakit hati dengan dia. Faqataltuha, aku pun bunuh dia. Bunuh dia tuan-tuan. Pasal apa? Cemburu. Yalah aku pinang tak mau, orang lain lepas dia pinang, orang lain dia pinang tak mau. Selang apa lama orang lain main pinang, dia terima, maka dia bunuh perempuan tu. Tapi dia dah bunuh lama, orang tak dapat tangkap, bukti dah tak ada kan. Tadi terlepas lah tuan-tuan, pasal bukti dah tak ada, kes dah lama. Kemudian dia pun kata, fahali taubah, fahali min taubah, aku ni ada peluang nak taubat. Pasal bunuh orang tuan-tuan, bunuh orang ni dosa, antara dosa paling besar bunuh orang. Fahali min taubah, aku ni ada peluang nak taubat. Ni macam dalam majlis ni tanya soalan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, alaka ummuk, mak hang ada lagi tak? Tanya mak ada lagi tak? Ahayyun ummuk, ataupun alaka wa ummuk, mak hang ada lagi tak? Hidup lagi tak? Dia kata lah, mak tak ada lah, mak mati lah. Maka kata Ibnu Abbas, tub ilallah, hang taubatlah pada Allah betul-betul. Wa'mal minas salihat, buatlah banyak amal kebaikan. Hang bertaubat pada Allah betul-betul, perbanyakkanlah amal ibadah. Itu je cara dia. Taubat sungguh-sungguh pada Allah dan banyakkan ibadah. Laki itu pun belah, pergi. Habisnya majlis, anak murid dia Atha bin Abi Rabah, anak murid kanan Ibnu Abbas, orang kulit hitam. Tapi Atha bin Abi Rabah ni antara orang yang paling pakar bab haji dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kalau mengaji bab haji, tuan-tuan mesti ada Atha bin Abi Rabah, orang kulit hitam. Tapi ni murid kanan tuan-tuan, murid kanan Ibnu Abbas. Islam tak tengok warna kulit. Atha bin Abi Rabah, negro lah tuan-tuan dia. Pakar bab haji lah. Banyak mazhab tuan-tuan memang akan sebut nama Atha bin Abi Rabah. Atha ni dia pelik. Kenapa? Sepatutnya bila dia tanya dekat Ibnu Abbas, boleh tak aku taubat? Patutnya Ibnu Abbas kata, taubatlah, banyakkan amal ibadah, betul tak? Tapi Ibnu Abbas tak sebut lagu tu. Ibnu Abbas mula-mula tanya, mak ada lagi tak? Mak ada lagi tak? Mak hidup lagi tak? Jadi Atha pun pelik, kata, kenapa tadi tak suruh dia taubat terus, beramal soleh, tapi tanya dulu mak hidup lagi tak? Kata Ibnu Abbas, wallahi la a'lamu amalan ahabbu ila Allah min birril walidah. Kata Ibnu Abbas, demi Allah, aku ni tak tahu ada amalan yang paling Allah Ta'ala kasihi lebih daripada berbakti pada ibu. Nah, kalah tahajud tuan-tuan, kalah zikir, kalah masuk tarekat yang juta-juta kali berzikir, kalah. Berbakti pada ibu lebih afdal. Boleh lah. Tak apa, ni kita bincanglah tuan-tuan. Yang ke-47, daripadanya menghampirkan kawannya rapid dan menjauhkan akan bapanya rapid. Yang tulis buku ni orang Penang tuan-tuan. Orang Penang memang sebut rapid, betul tak tuan-tuan? Negeri lain dia mana tahu rapid, mana tahu apa rapid, betul tak? Yang tulis buku ni orang Penang, betul? Jadi dia tulis rapid. Saya pun tengok orang rapid. Itu kita sebut rapid sungguh. Negeri lain dia sebut rapat, betul tak kan? Penang rapid. Tuan-tuan sebut rapid dah? Tak sebut rapid dah?
Rapat tu? Rapid ni orang Penang kan sebut kan. Rapid. Kawan yang rapid dan menjauhkan bapanya memang banyaklah tuan-tuan. Orang lebih percaya akan kawan lebih pada bapa dia. Ataupun bapa dia sakit, dia boleh lagi keluar minum teh dengan kawan dia. Betul tak? Dia lebih rapat dengan kawan dia lebih daripada bapa dia. Dengan bapa dia tak rapat. Betul tak? Tak rapat pun. Biar tuan-tuan. Ini pun kita boleh tengok sekarang tuan-tuan. Orang yang lebih utama ke orang lain daripada bapaknya. Seterusnya yang ke-48, daripadanya jadilah segala raja-raja itu dipusakakannya. Pusaka tuan-tuan. Bapak mati, anak naik. Artinya tidak dipeliharakan dan tidak ditilik pada jadi raja itu akan agama dan cerdik. Dia tak tengoklah. Dia ni agama dia elok ke tak elok ke? Betul tak kan? Dia ni cerdik mentadbir ke tak cerdik ke? Yang penting bapak mati, anak naik. Sistem beraja tidak ada dalam Islam. Sebenarnya tidak ada dalam Islam sistem beraja. Yang ada dalam Islam adalah khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah ni pilih melalui syura tuan-tuan. Maknanya bila mati seorang pemimpin, maka demokrasi pun tak ada dalam Islam. Kita sebut jelas tuan. Demokrasi tak ada. Kenapa demokrasi tidak ada dalam Islam? Demokrasi yang memilih pemimpin adalah rakyat. Kalau rakyat itu semua bertakwa, dia pilih yang elok. Kalau rakyat semayang pun ramai tak semayang, betul tak tuan-tuan? Suka dengan konsep Korea, suka dengan maksiat lah tuan-tuan. Suka benda-benda maksiat, dia akan pilih pemimpinnya lagu tu. Sebab tu demokrasi tidak ada dalam Islam. Dan tuan-tuan tengok, negara demokrasi ni memanglah nampak macam bagus, pilihan orang ramai. Tapi bila dia naik atas, kadang-kadang kalah diktator. Betul tak? Diktator pun kalah, dia akan bertindak melampau. Pasal apa? Yang pilih aku rakyat. Betul tak kan? Sebab tu ada tak tuan-tuan, negara demokrasi bila dia jadi pemimpin, dia zalim pada orang lain? Ada ke tak ada? Ada. Kadang-kadang dia lebih zalim pada diktator lagi. Pasal apa? Pasal aku yang sokong, orang ramai yang sokong. Betul tak kan? Dia bertindak, dia penjarakan musuh dia, dia fitnah, boleh jadi dia bunuh dengan jalan yang orang tahu ke tak tahu. Sebab tu kita tengok kadang-kadang lebih kurang aja. Betul tak? Lebih kurang aja. Cuma jalan dia je lah. Han jali melalui orang lantik. Yang ni cumanya tuan-tuan, kenapa kita di Malaysia tak ada? Yang ada demokrasi je tuan-tuan. Betul tak? Tak bolehlah bila ada di Malaysia di demokrasi, kita semua tak payahlah kita mengundi apa, semua kita masuk berzikir dalam hutan tuan-tuan. Tak boleh lagu tu. Sebab dalam kaedah usul fiqh sebut ma la yudraku kullu la yudraku julluh. Benda yang kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Betul tak? Sekarang yang ada dekat dunia ni sistem demokrasi, kita kena gunakan juga manfaat untuk Islam. Betul tak? Wajib tuan-tuan, wajib. Mana-mana orang nanti pilihan raya wajib pilih mana-mana pemimpin yang boleh jaga agama Islam. Wajib tuan-tuan, jangan pilih suka hati. Betul tak kan? Pilih dia ni lah kot, pilih dia ni lah kot. Tak boleh, haram. Pilih dengan ingat apa agak-agak kita pangkah ni tuan-tuan, kita dipersoalkan ke tak dipersoalkan? Mesti tuan-tuan. Di akhirat nanti semua benda akan dipersoalkan di hadapan Allah. Kecil besar semua dipertanyakan. Udi'al kitab fatal mujrimin musyfiqin. Tak, ma li hadzal kitab ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nanti bila dibentangkan kitab amalan, tidak berlalu yang kecil dan besar, semua dihitung. Jangan kita anggap bila kita sokong, kita mengundi, ni tak ada kena mengena dengan dunia dan akhirat. Tak, dia ada kaitan. Jawapan saya pada orang yang nak mengundi, nak sokong parti mana, ada kesedaran dirilah. Benda ini akan ditanya di hadapan Allah. Adakah aku sokong fulan dan fulan ini Allah Ta'ala redha? Adakah aku sokong pada fulan bin fulan ini membawa kebaikan bagi umat Islam dan umat dia? Betul tak? Ada setengah orang saya tengok, dia sokong parti ni tuan-tuan. Dia tengok orang, betul tak kan? Dia tengok orang ni. Dia tengok seorang. Mamat ni kalau duduk parti ni aku sokong. Betul tak? Dia tengok orang, kan? Dia tengok kebaikan untuk Islam. Dia tengok orang. Mamat ni kalau duduk kat sini aku sokong. Jangan macam tu. Kewajipan seluruh manusia, seluruh umat Islam, mestilah kita buat apa sahaja asalkan Islam tu nampak baik lah tuan-tuan. Baik untuk Islam dan umat dia. Baik. Jadi sistem beraja juga tidak ada, tapi diperkenalkan pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa zaman Muawiyah tuan-tuan jadi sistem beraja? Asalnya bila meninggal Rasulullah SAW, mesyuarat, betul tak? Dan yang mesyuarat ni pula Ahlul Hilli wal Aqdi dipanggil.
Orang yang bijak pentadbiran dan bijak agama, dia kena dua. Boleh tak? Depa inilah yang akan pilih pemimpin, bukan rakyat. Kalau semua rakyat tuan-tuan, bukan semua faham, betul tak? Bukan semua tahu mana pemimpin yang layak, betul tak? Ada orang dia suka, yang ni dia cakap buat lawak, betul tak kan? Buat lawak dia pilih je tuan-tuan, pasti atas lawak. Padahal tak kerti apa pun. Jadi tuan-tuan, mestilah yang pilih pemimpin alul hilli wal iqdi. Depa ni yang pilih siapa yang layak menggantikan, iaitu ulama dan orang pakar-pakar politik dan pakar-pakar agama tuan-tuan, dan tidak ada apa-apa kepentingan. Depa ni yang akan pilih pemimpin baru jadi hebat. Itulah sistem khilafah Islamiah. Tapi tak ada tuan-tuan, tidak, dah tak ada, kita buat apa yang ada lah, asalkan naik orang yang boleh mertabatkan Islam. Jadi tuan-tuan, Muawiyah ni kenapa zaman dia tu tidak ada kaedah tu. Dia lantik anak dia Yazid. Muawiyah ni sahabat Nabi, dan antara sahabat Nabi yang dijamin syurga. Tapi tuan-tuan, bukanlah makna Muawiyah dijamin syurga maka semua tindakan Muawiyah itu tepat. Jadi banyaklah sahabat, ulama yang tak setujulah dengan tindakan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam isu ni tuan-tuan. Dalam isu ni, adapun Muawiyah, pegangan kita Ahli Sunnah wal Jamaah, dia adalah sahabat yang mulia dan sahabat yang dijamin syurga. Ada hadisnya sebut, dia lah tentera yang pertama berperang di lautan, jamin syurga Muawiyah. Cuma dalam isu ni lah, mana ada orang yang maksum tuan-tuan, kecuali para nabi dan anbiya war rusul. Jadi dalam isu ni ada sebahagian ulama dan sebahagian para sahabat pun yang tak setuju apabila Muawiyah lantik anak dia. Tidak, sepatutnya bila Muawiyah tak ada serah pada Ahlul Hilli wal Iqdi, sahabat masih ramai. Tapi ulama bincang, pasal apa Muawiyah orang yang hebat ni, sahabat yang jamin syurga, dia buat kerja lagu tu. Jadi tuan-tuan, sampailah kita tahu Sayyidina Husain gerakkan dia punya apa, Abdullah bin Zubair, pasal dia pun tak setuju dengan tindakan itulah. Sayyidina Husain juga berijtihad, dia juga berijtihad, dan Sayyidina Husain telah ditipu oleh penduduk Kufah. Penduduk Kufah tipu, kata nak lantik Sayyidina Ali, tak lantik Sayyidina Husain, dia tinggal Sayyidina Husain, mohong. Bila jadi isu macam ni, adalah kaki-kaki kelentong tuan-tuan, betul tak kan, yang ambil kesempatan. Itu jaga-jaga politik. Memang kadang-kadang ada kekurangan di bahagian atas, tapi kena ingat, takut kita terlepas daripada mulut buaya masuk mulut bukan rimau, T-Rex, dinosaur tu tuan-tuan. Kita duk rasa tak ada apa kot, jangan nanti yang nak main ni lagi sakan, betul tak? Memang Muawiyah mungkin dalam isu tu dikurang, betul tak? Boleh jadilah orang tak setuju, tapi yang nak main kita tak tahu betapa dahsyat lagi. Jadi sebab tu jangan kita semangat sangat, kadang-kadang kena bijak juga fikir tuan-tuan. Tu betul lah orang kata menang sorak kampung gadai, memang betul pun, banyak jadi tuan-tuan. Ada orang menang sorak, duk sorak sana sorak sini, lalah dia yang pening bala, betul tak kan? Baru orang tahu. Baik, jadi tuan-tuan, apa dia Muawiyah, kenapa dia buat macam tu? Sampai hari ni tuan-tuan, betul banyak sistem beraja kan, Melaka sistem beraja, hatta raja-raja kita juga, kita akui tuan-tuan, raja-raja di Malaysia ataupun di seluruh dunia memang gitulah sistem ni, monarki dipanggil kan. Muawiyah mula perkenalkan. Pasal apa Muawiyah perkenalkan, sedangkan dalam Islam adalah khilafah Islamiah. Dan tuan-tuan tahu, kita yang khilafah Islamiah ni sekejap je, 40 tahun saja, hanya 40 tahun. Sedangkan kerajaan monarki Islam ni sangat lama. Daulah Umayyah monarki. Ini lahir banyak ulama dan kerajaan-kerajaan Islam yang kita banggakan kan. Banyak monarki tu tak? Monarki. Sama juga Daulah Abbasiyah, monarki. Yang sistem beraja tuan-tuan, ganti oleh anak ke, betul tak kan, lepas dia. Kerajaan Turki Uthmaniyah, monarki. Kerajaan mana lagi tuan-tuan? Banyaknya begitulah tuan-tuan. Kerajaan Islam moral begitu. Tapi mereka ni kerajaan Islamnya hebat. Sebahagian dan kebanyakan pemimpin-pemimpin kerajaan Islam dulu memang layak dan memang adil. Memang layak dan memang adil. Jadi tuan-tuan, bukanlah kita boleh sebut sistem beraja ni bila automatik sistem beraja ni teruk dan sebagainya. Sistem beraja akan jadi teruk apabila yang ganti tu teruk, begitu. Dia ganti teruk. Kalau anak raja tu memang bagus, memang ada bidang politik pandai, agama okey, dia ni memang layak. Betul tak? Memang layak. Memang dah tujuan kita buat khilafah Islamiah itu nak lantik pemimpin yang terbaik lah. Kalau yang memang anak raja tu memang layak pun, memang okey lah. Betul tak kan? Tertunailah hasrat kita punya nak dapat pemimpin yang terbaik, bertakwa pada Allah. Cuma isunya, kenapa Muawiyah lantik anak dia? Itu isu dia. Dan bila Muawiyah start, seluruh sistem beraja di negara Islam semua ikut cara Muawiyah.
Khilafah Islamiah tak ada. Adakah Muawiyah teruk? Tak. Adakah kita nak hina semua negara Islam? Takkan kita nak hina kerajaan Abbasiyah yang sangat berjasa pada Islam, orang tak boleh nafikan. Kerajaan Bani Umayyah yang sangat besar jasa daripada Islam, monarki. Dia akan jadi masalah apabila pemimpin yang lantik itu tak elok. Ni nanti disebut ni. Nampak hadis saya baca lah. Tidak dipelihara dan tidak ditilik pada jadi raja, pada agama dan cerdik. Itu tak kan? Ini ada agama dan cerdik lah, politik tuan-tuan. Dan tarbiyah dan ilmu pengetahuan dan yang lain yang demikian itu daripada segala kesempurnaan. Bahkan berkata mereka itu, ini anak raja atau saudaranya, maka ia terlebih sebenarnya dengan jadi raja. Nampak tak? Pasal apa? Oh, ni anak dia, ini saudaranya, jadi kena bagi kat dia lah. Sistem monarki ada satu sudut dia jadi baik bila pengganti dia elok, kadang-kadang dia jadi rosak apabila pengganti dia tak elok, tapi disebabkan anak lantik biar. Yang ini dia tak elok lah. Jadi tuan-tuan, sekarang ni ijtihad Muawiyah dipegang oleh seluruh daulah Islam. Betul tuan-tuan? Termasuklah Kesultanan Melayu Melaka. Betul tak tuan-tuan? Betul. Siapa mula? Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan kita tak boleh hina seluruh kesultanan, sistem monarki yang ada, pasal ada yang baik. Ada raja yang memang elok. Turki Uthmaniyah kan, yang bebaskan apa? Tu yang bebas apa? Kota Konstantinopel tu. Dia monarki. Muhammad Al-Fatih naik menjadi sultan pada umur 22. Umur 23 pergi serang kota Konstantinopel. Betul tak? Tak, umur 24 dah berjaya tawan kota Konstantinopel. Boleh lagi tuan-tuan? Boleh? Boleh lah. Boleh 5 minit lagi. 5 minit itu penting. Tuan-tuan, dia naik sistem monarki. Muhammad Al-Fatih. Dan Nabi puji dia. Nabi kata la tuftahannal Konstantiniyah falani'mal amiru amiruha walani'mal jaisu jaisuha. Akan dibuka kota Konstantinopel di Turki itu kan. Sebaik pemimpin, pemimpin dia. Wa ni'mal jaisu jaisuha, dan sebaik tentera-tentera dia. Hadis inilah yang menyebabkan golongan, saya sebutlah tentang golongan Wahabi ni, dia runsing sikitlah hadis ni. Pasal Muhammad Al-Fatih dia bukan Salafi. Itu yang depa agak pening kepala lah. Tuan-tuan tengoklah, saya tengok aja apa orang Salafi yang depa memang malah depa memburukkan Muhammad Al-Fatih. Kata Muhammad Al-Fatih, dia cari kelemahan Muhammad Al-Fatih dalam sejarah dan mereka bongkarkan. Saya boleh sebut sebahagian doktor di Malaysia ni, dia pun macam tu lah tuan-tuan. Dia macam tak mengakui Muhammad Al-Fatih itu yang dalam dimaksudkan oleh hadis Nabi. Sampai sebahagian Salafi menentang Salafi yang macam tu. Sebahagian Salafi menentang Salafi yang macam tu. Pasal mereka memburukkan Muhammad Al-Fatih. Pasal mereka tak dapat terima. Pasal Muhammad Al-Fatih bukan manhaj mereka. Athariyah ke Salafiyah, bukan mazhab dia. Dia akidah dia Maturidiyah, sifat 20 sama dengan kita. Itu yang dia pening tu. Dia tak mau. Dia pening. Tu yang tuan-tuan di Perak dulu bila meninggalnya apa? Tuan Guru Haji Saleh, bukan Tuan Haji Saleh Haji Ahmad meninggal kan? Haji Saleh bukan Tuan Haji Saleh Ahmad ni. Tuan Guru Haji Saleh Sik Kedah. Bila meninggal dia dalam 2016 ya, saya tengok 2016. Seorang pensyarah di USAS. Ini memang Salafi tok-tok lah, Wahabi lah tuan-tuan. Salafi ke Wahabi ke, tuan-tuan panggil dia Salafi, dia senyum sampai kat telinga. Tuan-tuan panggil dia Wahabi, dia muka masam lah. So kalau tuan-tuan nak pergi dia seronok, panggil dia Salafi. Betul tak? Gitulah tuan-tuan. Tuan-tuan sebut dia Wahabi, mengamuk lah dia. Begitulah tuan-tuan. Saya ramai je kawan macam tu, ada lah orang. Saya tak apalah, dia pun hormat, kita hormat. Betul tak kan? Banyak je yang boleh lah bawa bincang lagi. Seorang pensyarah tu di USAS tu, dia tulis apa? Dah mati, apa benda tu dihina lah. Berapa ramai orang yang hang dah sesatkan, dia kata kat Tuan Saleh. Biadab tuan-tuan. Biadab. Syarah apa akhlak lagu tu? Syarah apa? Dan dia ditendang kot lepas tu, dibuang kot daripada USAS lepas viral dia punya tulisan tu. Tapi saya nak ceritanya sampai depa Muhammad Al-Fatih pun dia berserang. Pasal dia tak dapat terima, pasal Muhammad Al-Fatih tak berakidah macam depa. Muhammad Al-Fatih berakidah Maturidiyah, sifat 20 yang kita mengaji tuan-tuan pada kecil. Itulah akidah Muhammad Al-Fatih. Dan Muhammad Al-Fatih ni juga seorang sufi. Dia bertarekat Naqsyabandiyah. Tapi bukan Naqsyabandiyah yang sesat. Naqsyabandiyah ni ada yang betul, ada yang mengarut. Dia ikut Tok Syekh yang bawa tuan-tuan. Tolong buat tuan-tuan yang mana nak ikut tarekat, tolonglah rujuk-rujuklah pada badan pemantau tarekat. Sebab banyak ajaran sesat, dia duduk belakang tarekat. Betul tak? Dia gunakan tarekat untuk menyesatkan orang. So pasti nak ikut mana-mana tarekat, tolonglah rujuk jugalah JAKIM punya apa, garis panduan tu. Jadi inilah menyebabkan golongan Salafi dia agak pening lah, Syiah dan sebagainya.
Boleh lah. Tuan-tuan tengok, saya pun tengok tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Nabi sebut akan dibuka kota Konstantinopel sebaik pemimpin dia. Wa ni'mal jaishu jaishuha, sebaik tentera-tentera dia. Baca dalam sejarah, Muhammad Al-Fatih tak pernah tinggal sembahyang tahajud sejak pada balik. Tentera dia yang dipilih nak pergi serang semua tahajud. Betul tak? Yang tu yang dipilih. Jelas dalam hadis ni tuan-tuan. Nak nafikan apa lagi? Betul tak kan? Jelas. Banyak sejarawan sebut dialah yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW, Muhammad Al-Fatih. Dia naik bukan dengan syura, dia naik dengan monarki. Bukanlah makna sistem monarki mutlak buruk, bukan. Apabila yang naik itu teruk, itu lah. Itu masalah dia. Boleh lah. Okey, isunya Muawiyah tuan-tuan. 55 saat. Pasal apa Muawiyah lantik anak dia? Tuan-tuan, ni ijtihad Muawiyah. Kalau salah satu pahala, kalau betul dua pahala, salah satu pahala. Tapi boleh jadi ijtihad dia nampak macam betul. Boleh jadi. Sebab pada zaman Bani Umayyah, zaman Muawiyah itu dah naik semangat suku. Semua dah ada suku, semua ada tim. Kawan ni nak naik pada suku Hanafiyah, kawan ni nak suku Bani Hashim, kawan ni Bani Muttalib, kawan ni nak Bani Makhzum, kawan ni nak daripada orang Madinah, ni nak daripada orang Ghassan. Semua ada semangat nak naik suku. Kalau Muawiyah lepas jawatan dia, serah pada syura, syura akan bergaduh. Betul tak? Dalam syura tu masing-masing ada. Akan perang dunia tuan-tuan. Maka Muawiyah tengok tak boleh lagu tu, nanti akan jadi perang saudara. Semua dalam syura pun kalau ada yang berkepentingan, macam mana? Maka Muawiyah Yazid pun lantik anak dia. Muawiyah lantik anak dia Yazid. Dan Yazid dapat merintah. Betul tuan-tuan? Dapat satu kaum umat Islam. Kemudian naik Hajjaj, kita tahu kejam, memang kejam Hajjaj, tapi dengan tangan Hajjaj lah bersatunya umat Islam. Habis segala pemberontakan. Okey tuan, habislah. Saya minta maaf saya telah jawab tuan. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhamah tafarruqan wa ba'd tafarruqan ma'suma la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmudan matula. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.